A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma selamat ya. So syukur alhamdulillah ya. Wan Zainun yang paling awal ya. Sabridas ya, syukur ya. Wong Jowo masuk dah, Mun Maisma masuk. Ya, Fauzia, Sharifah, Aziza, Abdul Rahim, Haji Rahim Singapura, orang Singapura cepat. Alam Ahmad, Badli Ishak, Muhammad Syam Samad, Nani Triana, ni dia. Samsiati. Tok Abang ingat suara mungkin takut tak kuat ni sebab Tok Abang tak tukar kepada apa nama Intel punya apa nama alternative voice ni. Cuba respon ya tentang suara. Takut suara tak kuat ya. Kalau tak kuat Tok Abang kena tukar ya. Macam mana nak tukar? Nurizan, Nurhan Aziz, Ratnawati, Mun Maisma, Jordan J. Kenna, Zurina Maisa. Terima kasih. Like dan share, like dan share. Ya, Asni, Zainuddin Sulaiman, Litawa dah masuk, Nurlinda, Abu Rahim, Nurani Ismail, Sandra Ellen, ya, Sharifah Azizah, ya, apa nama, Mun Mak Ismail dah sebut tadi, Ratna Laili, Nita Azman, Yan Yayan, Fauziah, Mak Nayan, Abdul Rahim dah sebut, ya. Cuba cek suara-suara. Aliria, suara okey tak ataupun tak jelas ya. Siti Mariamah dah masuk, Badaria, Siti Z H ya. Khatijah Harun, Siti Mariamah, apa nama, Surati, Zeti, Yan Yayan ya. Puan Salma kata dah share dah. Puan Salman Sail, Intan Sumaya ya. Good morning to you Hem Cairo. Hem Cairo pun dah ada. Nisa Hasan, Ibnu Hajar ya. Muhammad Noh Abdul Aziz ya. Oh, suara jelas kata Muhammad Noh ya. Kak Bet kata clear. Nurani Lop kata okey. Okey, tak payah tukarlah kepada ni ya. Siti kata okey. Suara jelas kata Nurhan Aziz, terima kasih. Suara okey. Yusmi Oman ya. Saidil Lamin ada, Haz Abu ada. Like dan share. Baru 53 share. 138 dah masuk kelas tapi 59 baru share. Ni Muhammad Yusof, Siti Mariamah suara pelan. Siti Mariamah kata suara pelan ya. Jelas tu Abah. Sarvidas kata suara okey kata Zulfakar. Ida Muhammad kata jelas. Imam kata jelas. Mun Maisma kata jelas. Okey. Norizan kata Norizan orang Norizan orang Singapura kata okey. Siti Mariamah orang Singapura juga kata tak jelas. Cek ni, cek volume ya. Erma Hati, Wan Murni, Anis kata clear tak apa okey. Nurani Ismail kata suara jelas okey ya. Ramini Hussein ya. Like dan share guys, like dan share. Samsiati kata suara jelas, terima kasih. Muhammad Faizul Hisham ya, suara clear dia kata. Alright. So basically clear lah ya. Baini Harun, Syasha Arab, Noraini Lopez, Noraini Lopez. Noraini Lope kau. Bila tak konsentrate gitulah. Yati Setia ya, orang-orang Perak lah tu yang lop ya. Suara jelas ya. Ni Azian kata alhamdulillah. Aziza Awe, Muhammad Syahrul, Salasia Hashim ya. Nita Azmi dah sebut, Intan, Cik Zah, Adil Rozi ya. Panjang Odin baru 98 share. 165 orang dah masuk kelas ya. Insinyur Haji Rocky KL dia kata ya. Bukan orang Brunei. Hajah Syarifah Sondono ya. Annie Mukhtanuddin dah masuk. Cik Jamilah jelas kata volume okey. Noreha kata Hajah Jamiah kata suara jelas tapi pelan. Oh, betul lah tu kata Mariamah ya. Suara tak sekuat biasalah ya. Saidi Lami kata kurang jelas. Tok Abah kata Saidi. Oh, that mean betul lah. Tok Abah kata mungkin kena tukar apa nama volume kepada yang apa nama nanti kejap tu apa tengok kalau boleh tukar sekarang. Dia kena alternatif tapi mungkin dah start ni dah payah sikit ni ya.
Last setting ya, setting. Setting. Tak apa pun tak dapat nak setting ya. Nak tukar sekarang dah payah sikit. Default setting. Nah, tak apa pun tak tak tahu nak tukar volume bila dah apa nama? Bila dah start ni ya. So I speak louder. Okay. I got to speak louder then. I got to speak louder. Let me increase the volume here. Dah maksimum dah. Okay. Tuan Abah kena cakap kuat sikit agar anda dapat dengar ya. So kita hari ini bercakap tentang menangani anak yang degil. Macam mana nak membantu menangani anak yang degil. Bahagian yang keempat ya. Hari yang keempat. Okay. 145 orang siap. Tak apa kita ni ya. Rohana Bahari. Narima Ismail dah masuk. Ya. Masalah nak share kat laptop pula kata Dr. Narima Rashidah Osman, Fauzia Ismail, Norainah Rahman Shah, Maria Aziz. Okey, suara Datuk okey kata Narima ya. Mazni suara Gigi kata suara kelas kan. Okey, suara jelas tapi agak perlahan kata sebab memang Tok Abang rasa memang agak perlahan sikit tapi jelas lah ya. Ya. Okey kata Fuad Syaf ni jelas. Ya. Yeah. So Tok Abang dah breakfast belum sempat lagi. Ya, tadi ya. Agak perlahan sikit pada handphone. Oh ya betul lah. So, kalau besok lusa semua Tok Abang tukar ke apa nama lah. Tadi Tok Abang kalang kabut kan. Lewat sikit. Tok Abang tak dapat nak tukar kepada apa nama volume kepada yang apa nama alternatif yang memang Tok Abang tak boleh nak share sekarang ya. Nak tukar memang tak boleh lah. Tok Abang tak boleh nak ubah on the spot ya. Orang tua dia bukan tahu sangat tentang ni bila belum start Tok Abang buatlah selalunya. Okey. So semalam Tok Abang berhenti pada apa nama point nombor 13. Develop positive routine ya. Kita membentuk rutin-rutin positif agar anak-anak kita ni buat rutin positif jadi mereka akan jadi disiplin. Sistematik disiplin dan tidaklah nakal tak menentu. Bangun pagi awal, bangun terus senyum, angkat tangan menghadap kiblat, doa, ya, sarapan pun makan buah dahulu, pakai baju tangan kanan dahulu, pakai seluar sambil duduk dan sebagainya. Ini semua basic tapi rutin positif menyebabkan mereka disiplin. Bila anak-anak sudah berdisiplin sejak kecil, anak cucu ya, maka mereka akan mudah ikut arahan, nasihat dan tidak degil. Ada cucu Tok Abang ni sengaja angkat gelas, ni kalau tegur je pum dia lepaskan. Kalau gelas berderai, kalau plastik bolehlah. Air sama juga. Please don't pour, please don't pour dia pour. Sebab nak minta perhatian. Jadi kalau dia buat apa-apa kita buat tak tahu, kita risau juga. Kita buat tak tahu dia tak jadi. Macam semalam dia ambil Tok Mak punya apa nama cendera hati ya, yang beli kat mana entah Mesir ke mana kata. Tok Abang tengok lah mak ni kalau komen kan dia hentak pula. Betul. Apa nama Aizan please pom dia hentaknya atas meja. Budak comel nak dapat perhatian. Jadi kalau kita daripada kecil kita buat mereka rutin-rutin positif. Benda ni don't touch, you can look, don't touch, you can touch, only this. Jangan kata don't touch, tapi tak bagi apa ni alternatif. Itu pun satu kesilapan. Don't this, don't touch, you cannot do this, tapi what can be done. Jadi anak-anak kena diberikan alternatif sejak kecil. Jadi mereka kata, okay ini memang tak boleh, tapi ini boleh. Pergi kedai je, Daddy I want this, Abah nak ni, Umi, Walid nak ni, tak boleh. Ni tak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh apa? Katalah, oh ini gula-gula tak boleh sebab ni. Yang ini tak bagus sebab dia ni banyak sangat garam. Ini tak bagus sebab banyak sangat perasa. Ya, ini tak, tapi yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Jadi dia orang tahu. Samalah macam orang Islam kan. Arak tak boleh minum. Tapi yang lain, ya Allah, beribu-ribu boleh minum. Yang sibuk fokus pada satu benda yang haram, buat apa? Sebab ini haram, yes. Tapi yang halal, semua ni halal ni. Ya, jadi mudah mereka faham ya. Jadi taklah rasa sempitnya, susahnya, it's so limiting. Gitu. Jadi prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Kita didik mereka untuk develop positive routine dengan menegah perkara-perkara yang tak elok tapi memberikan alternatif.
Itu sebabnya nombor 14, ini kita sambung. Nombor 14 hari ini, dalam yang Dr. Abang mengkaunsel ribu, ibu bapa, ya, atuk nenek, abang kakak sejak tahun 70-an sampai sekarang, puluh ribu lah, entah berapa ribu, tak ingat lah. Tapi estimate ada 30 ribu. Ya. Ya. So, bah kata, bentuk undang-undang dan kata tu, implement undang-undang dan jalankan undang-undang. Bentuk undang-undang dan jalankan hukuman kalau melanggar undang-undang. Ya, kamu kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni. Kalau tidak, ini hukumannya. Tapi kalau buat ni, ganjarannya ni, hadiahnya ni. So, ada yang bagus, ini hadiahnya. Yang ini tak boleh, ini hukumannya. Hukumannya tak boleh keluar rumah selama 1 minggu. Itu yang orang kata grounded. Orang kata grounded, tak boleh keluar. Ya. Itu jadi anak-anak faham bila mereka buat benda yang baik, dapat ganjaran, dapat hadiah, dapat star, dapat bintang, dapat puji-pujian, dapat pelukan, dapat kata tu imbuhan yang sewajarnya. Kalau melanggar undang-undang, ada hukuman. Ramai mak bapak buat undang-undang tapi tidak implement. Jangan nanti Kang bagi tahu ayah kamu, bagi tahu daddy, siap kamu. Itu bukan undang-undang. Itu namanya ugutan. It's not good. Jadi anak-anak kita cuma takut pada daddy tapi tak takut pada mami. Ya, dia takut pada walid, dia tak takut pada umi. Itu satu pendekatan yang silap. Kalau anak silap, umi yang kena hukum, umi hukumlah. Jangan siap kamu, walid balikkan siap kamu, ya. Ini pun satu. Pada petang hari, umi pun dah sejuk hati, dia pun lupa nak beritahu kat walid, maka anak ini pun kata tu melanggar undang-undang atau buat kesilapan dengan tidak ada teguran atau hukuman yang sewajarnya. So, hukuman undang-undang kena buat. Dalam rumah kita tak boleh gini, tak boleh cakap kotor, tak boleh cakap negatif, tak boleh mencarut, tak boleh main-main tapi tak susun toys, ya, tidak boleh berkasar dengan adik-beradik, kena lemah lembut, kena sharing is caring. Jadi kalau tak share, kita tak beli lagi toy. Jadi make sure implement that undang-undang. Buat peraturan, buat undang-undang dan implement hukuman agar mereka faham tentang disiplin. Ramai orang cakap tentang hukuman tapi tak implement langsung. Jangan buang sampah di sini. Ni kisah orang dewasa. Di mana? Di sebuah negara. Di mana? Bernama Malaysia. Jangan buang sampah di sini. Denda 500. Di situlah banyak sampah berkumpul. Tak apa-apa, senyum saja. Ada undang-undang. Ada peraturan. Tapi tidak ada implementasi. Orang senyum. Ya. Macam disuruh pula. Jangan buang sampah di sini. Denda 500. Tapi di situlah tempat buang sampah. Perasan tak? Takkan tak abang seorang yang perasan. You pun nampak kan? Ini bukti bahawa undang-undang ada, peraturan ada tapi tidak diimplementasikan. Maka jadi it becomes a joke. So dalam rumah tangga sama ya, mak ayah yang Tok Abang muliakan sama ya, di rumah pun sama. Buat peraturan, buat undang-undang dan tolong implementasikan undang-undang itu. Ya, diselaraskan, dijalankan. Jadi anak-anak dan cucu-cucu faham, yes, this is a no-no. Tapi ingat, mak ayah, atuk nenek, baby tak boleh dipukul. Anak umur 2-3 tahun dia tak faham macam awak umur 20. Campur 20, campur 20. Dia cuma umur 2 tahun. Nampak tak bezanya? Umur awak 20 campur 20 campur 20. Pandai tak matematik? Umur cucu baru 2 tahun, baru 4 tahun, baru 5 tahun. And you expect budak ni faham macam you faham. Dah cakap 10 kali, tu pun tak faham. Degil engkau macam nenek engkau. Kalau degil, atuk marah macam nenek engkau. Padahal yang degil, atuknya. Tak dengar nasihat, tak dengar nasihat Tok Abah. Ya, okey. Sebab cakap negatif itu adalah doa. Jangan kata cucu degil, maka dia jadi degil lah. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Tok Abah lupa ya. Excited sangat sebab dah lewat start. Ya, excited bahawa program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 5 hari lagi. This Saturday. Pada Sabtu depan ni, pada Sabtu ni, hujung minggu ni, 10 hari bulan September, Tok Abah akan buat webinar, ya, tips dan petua untuk belajar yang berkesan. Ini untuk anak-anak, ya. Ada mak bertanya semalam, seorang ibu bertanya, anak umur 17 boleh tak? Tok Abah kata, program ni sesuai untuk budak 10 tahun sampai budak umur 70 tahun. Tok Abah umur 71, masih gunakan tip yang sama untuk belajar. Boleh. Jadi kalau 17, tak nak komen lah, ya. Ini sesuai untuk anak umur 10 tahun sampai anak umur 70 tahun. Jadi kalau di tengah-tengah tu sesuai, insya-Allah, ya. Artinya budak sekolah rendah boleh, budak sekolah menengah sesuai, untuk universiti okey, untuk orang yang
pasca universiti, yang belajar sendiri. Yang belajar umur 45, umur 65 baru start belajar, ya. Orang belajar fiqh, belajar tajwid, belajar agama, oh masih relevan. Masih sangat relevan. So tip dan petua untuk belajar yang berkesan untuk anak umur 10 sampai anak umur 70-80 tahun. Dan kita semua masih jadi pelajar sampai mati. Talabul ilm faridah ala kulli muslimina wal musliman. Menuntut ilmu adalah wajib untuk laki-laki perempuan yang beriman. Itu maksud hadis, ya. Okey. So, jom datang, ya. Tok Abah akan terangkan apa kesilapan dalam pembelajaran, kenapa kita belajar lama tapi tak berkesan, ya. Kadang-kadang budak-budak malas belajar, tak seronok, ya, sebab suasana tak betul, teknik tak betul, style pembelajaran dengan dia punya teknik belajar tak ngam. So, ada anak yang visual, dia boleh membaca tengok dia faham. Ada anak yang audio, dia kena dengar penjelasan, kena diskusi baru faham. Ada anak yang kinestetik, kena bergerak, kena berjalan, kena buat aktiviti, kena buat kerja dan tugasan baru faham. Ada anak yang jenis social student, dia kena belajar berteman. Ada anak yang solitary student, dia belajar ramai-ramai, dia bingung. Dia tak boleh concentrate, dia solitary student. Ada yang lateral student, yang kena ada logik, kena faham baru dia ada dia punya penjelasan secara praktikal baru dia dapat faham. Ni budak yang lateral. So macam-macam jenis style pembelajaran anak-anak dan cucu-cucu kita. So mak ayah, atuk nenek, abang kakak kena faham untuk membantu mereka. Of course cikgu-cikgu dah dilatih, ya, di college, di universiti masing-masing tentang style pembelajaran anak ni. Tapi kadang cikgu, oleh kerana anak muridnya ada 30, 25, 30, 35, 40 atau mungkin lebih, maka mereka tak sempat nak mengaplikasikan, ya, cara mereka mengajar dengan style pembelajaran anak-anak. Maka mak ayah di rumah lah kena membantu, abang kakak kena bantu. Di sinilah, ya, webinar Tok Abah ni akan dapat membantu anda. Oh, anak aku ni rupanya style kinestetik, patutlah dia suruh baca, dia boring, ya, dan sebagainya. Dia pula duduk atas lantai, atas kapet. Ni separuh ni pula majoriti pula duduk atas katil belajar, ya. 80% student yang Tok Abah survey belajar tidak atas kerusi. Dia tak duduk atas kerusi, atas lantai, atas katil, atau meniarap, atau whatever. Ini survey Tok Abah, ya. Ini survey Tok Abah. Yang tidak sistematik, tetapi menyeluruh lah, ya. Sample by sample by sample, all walks of life. Ya. So, itu sebabnya kita kena benda kecil macam ini, tapi kalau kita ubah suai, anak duduk kat kerusi, ada meja menghadap kiblat, wow, satu perubahan yang simple, tapi dia punya impak, kata tu, ada lonjakan saujana kepada impak pembelajaran mereka. Jadi mereka disiplin, duduk tegak, oksigen mudah masuk dalam badan mereka, ya, dan sebagainya. Sebenarnya kalau cikgu-cikgu dulu, sit up straight, it's good for your bone formation and it's good for oxygen intake, kata cikgu-cikgu zaman dulu. Mungkin cikgu zaman sekarang pun cakap benda yang sama. Tok Abah tak perasan, ya. Sebab dah lama tak masuk sekolah. Dah lama tak masuk sekolah. Yang cikgu kata, duduk tegak, Tok Abah, duduk tegak, Tok Abah. Tok Abah tengah ada belajar juga, kelas 2-3 kelas, ya. Tapi tak ada, cikgu kata duduk tegak sebab mereka nampak Tok Abah memang duduk tegak pun. Ya, alright. Okay. So, program kita dibuatkan oleh webinar pada 10 hari bulan ni. Ada orang yang sponsor Rumah Anak Yatim. Tok Abah sangat happy dan terkesima satu, dan memang terus tersentuh hati Tok Abah, ya. Sangat bersyukur, sangat ada orang-orang hebat, ya, dan anda boleh jadi orang seperti itu. Sponsor Rumah Anak Yatim, sponsor anak jiran, sponsor anak-anak B40, sponsor anak-anak di flat tempat anda duduk, ya. Kumpulkan mereka kat dewan, ataupun kat bawah kolong, ya, siapkan skrin, ya, dan bubuh, ya, untuk mereka dapat kumpul 30-40 orang, ya. Boleh buat di tempat perumahan masing-masing, ya. Ada caranya. Nak 10 usaha cukup, tak payah 1000. Tak nak, tak nak komen. Tak nak, tak apalah. Tak payah fikirlah. Yang kita sibuk fikir tak nak ada 1000 alasan ke apa, tak payah. Jadi tak nak, sudah. Ya, we fokus pada orang yang nak, dan ramai orang yang tak. Gitu. That's my principle. Jadi tak pening kepala, tak sakit hati, tak sedih. Ya, sebab ramai orang yang boleh dibantu dan nak dibantu. Ramai orang minta bantuan tapi tak nak dibantu. Okay. Let them have their own kesedaran. Ya, mudah-mudahan Allah bagi mereka hidayat. Okay. Alright. So Tok Abah akan terangkan 150 tips bagaimana daripada awal sampailah
belajar dengan berkesan, dapat keberkatan. Contohlah simple yang Tok Bas selalu sebut, tapi ramai mak bapak terlupa pesan. Student of course terlupa, pelajar memang terlupa. Ya, uh, anak-anak yang mendoakan guru-gurunya akan dapat keberkatan ilmu. Tapi tak sampai 1-2% mak ayah yang pesan pada anak-anak mereka yang sudah faham, umur 10 tahun ke atas, doakan guru-guru nak untuk kamu dapat keberkatan ilmu, kamu akan jadi pandai, ilmu akan dapat digunakan dalam peperiksaan dan dalam kehidupan. Berapa orang mak bapak pesan pada anak-anak mereka untuk mendoakan guru-guru mereka? Dan mendoakan guru adalah satu petua, satu kaedah, satu amalan yang sangat mulia. Tanda berterima kasih pada guru, doakan guru. Berapa orang mak bapak doakan guru-guru anaknya? Berapa orang guru yang doakan anak muridnya? Ramai jugalah. Ramai min lebih kurang tak sampai 10% lah. Sebi Tok Abah, Sebi Tok Abah kepada kalangan guru-guru yang Tok Abah jumpa. Ya. Berapa orang guru-guru yang doakan ibu bapa anaknya? Anak muridnya. Ibu bapa anak muridnya adalah 1-2%. Ini anak Pak Tilakamsa pun degil. Ini anak profesor, anak cikgu pun tak ikut arahan. Adalah dia menyumpah juga dalam hati. Tapi ya Allah, kau bukakanlah anak-anak ni supaya terang hatinya. Aku mengajar mereka tapi engkau yang bagi kefahaman, dan tolonglah lembutkan hati mak bapak untuk ada masa menengok buku anak-anak, ada masa pantau anak-anak. Jadi kalau semua guru mendoakan ibu bapa anak muridnya, wow. Wow, hebat ya. Dan kajiannya, Tok Mak pun buat kajian dulu. Bila ibu bapa dan para guru hubungannya rapat, maka prestasi akademik anak-anak meningkat, prestasi kurikulum meningkat, masalah disiplin akan berkurangan. Bila mak, bapa dan para guru rapat. Dan ialah selain daripada PIBG pun ramai mak bapak tak terlibat. Mesyuarat PIBG sekolah menengah pun 20% je mak bapak datang. Yang 20% saja yang cakna. Ini kajian Tok Abah tanya pada semua guru pengetua, guru HEM, guru kaunseling Tok Abah tanya, berapa peratus mak bapak yang datang mesyuarat PIBG? Adalah tak sampai 20%. Itu pun mak-mak saja di antara wakil Untuk sekolah menengah, sekolah rendah not bad. Tinggi sikitlah, ada sampai 50%. Itu pun untuk anak-anak yang darjah 1, 2, 3. Bila anak dah masuk darjah 5, darjah 6, mak bapak dah lepas tangan dah. Ini pemerhatian mereka yang melapor pada Tok Abah. Tok Abah sering bertanya pada para guru, pada pengurusi PIBG dan sebagainya. Guru besar, pengetua, guru HEM, guru kaunseling. Alright. Okey, itu tip nombor 14, bentuk undang-undang dan hukuman yang diimplementasikan. Dan tip nombor 15, ini Tok Abah nak tambah Sebelum tu ramai yang dah mendaftar, tapi kalau belum ada bertanya macam nak daftar, ada link kat komen kat pin kat atas sekali yang Cikgu Narin dah bubuh secara automatik bubuh. Ada link tu. Untuk program Tok Abah semua dia. Just press the link, follow up, tengok, pilih dan settle. Jadi zaman sekarang semua kat ujung jari. Macam mana nak join, ramai juga yang bertanya macam mana nak join. Dan terima kasih pada para sahabat Tok Abah yang tolong jawab untuk Tok Abah. Ada bila ibu bapa tanya, macam mana nak join program webinar pada 10/9? Ada. Siapa nama Nisa. Seorang sahabat Tok Abah nama Nisa. Tok Abah tak apa kenal Tapi dia ni lah every time. Nisa Irene ni. Every time dia lah yang tolong menjawab. Ada link kat atas tu. Press je. Every time orang bertanya bagaimana nak mendaftar, Nisa Irene inilah yang membantu Tok Abah. Terima kasih Nisa. Tok Abah tak pernah sebut terima kasih pada Nisa ni. Terima kasih banyak-banyak. Almost every time. Beliau lah yang akan memberitahu ada link kat komen kat atas tu. Just press. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey. So, tip nombor 15 ialah ni pun mak bapak tahu, faham, tapi kadang tak tahu nak mengimplementasikan kaedahnya macam mana. Hormati anak-anak. Hormati anak-anak. Satu hari Tok Abah beri ceramah di sebuah dewan, di satu tempat lah, tak payah sebut Ada lebih kurang 2,000 orang ibu bapa dalam dewan. Penuh sesak. Ramai berdiri. Kursi 1,500 kata penganut 1,500, tapi ada yang berdiri. So lebih daripada 2,000 dalam dewan. Topiknya parenting skill lah di satu tempat Lepas tu dalam Tok kata, okey, ada soalan tuan-tuan dan puan-puan, silakan. Tok Abah selalu gurau. Sebab guru Tok Abah selalu cakap, budak pandai, suka bertanya, budak senyap, takut-takut bengap. Itu kata guru Tok Abah. Tok Abah pun saja gurau. Okey, kata guru saya,
Budak pandai suka bertanya sebab as-su'al miftahul ilm. Peribahasa Arab. Bertanya itu kunci kepada ilmu. Jadi kalau senyap aja awak tak tahu, tu namanya bodoh sombong. Tak tahu tak nak tanya. Ya, orang tanya, tercongang-congang. Ya, so jom tanya. Wah, ada seorang dia ni Pak Haji ya, dengan serban dia, dengan apa ni pakai baju Melayu, pakai kain ya, ada apa ni kain serban atas bahu. Wow, hebat ni. Ni Fazilah Kamsah. Wah, dia orang tua panggil kita Fazilah Kamsah sesuai. Itu nama Tok Abah kan. Jadi sesuai lah. Fazilah Kamsah, nak tanya soalan ni. Tidak kan Tuan Haji? Masa tu Tok Abah muda sikit daripada sekarang lah. Ni cuba jawab, cuba terangkan. Kenapa budak-budak sekarang kurang ajar tak dengar cakap kita? Dia tanya kat mikrofon tu. Ya. Kenapa budak-budak sekarang dia kurang ajar dengan orang tua, dia tak dengar cakap orang tua? Kejap je ya. Kejap. Jangan bergerak dari mikrofon. Tok Abah tak stage dia kat belakang. Kat mikrofon. Saja Tok Abah tanya soalan yang basic. Bukannya soalan bodoh, tapi soalan basic. Ji, yang Haji apa nak sangat anak-anak ni dengar cakap kita pasal apa Ji? Budak-budak kena dengar cakap orang tua. Itu sebabnya dia. Ji, kita sebagai orang tua ni dengar tak cakap anak-anak muda ni, budak-budak ni? Buat apa? Kita orang tua. Tak payah dengar cakap dia orang. Dia orang kena dengar cakap kita. So, baiklah, terima kasih ya. Terima kasih. Itu pandangan seorang ayah, seorang atuk yang praktikal, saya kata. Sudah praktikal. Bagus soalan tu. Tapi hukum alam, Tok Abah cakap tentang hukum alam. The law of nature. Hukum alam, apa yang kita beri, kita akan dapat balik. Ya, sebabnya Nabi pun berpesan, kalau kita bagi satu kebaikan, Allah akan bagi balik 10 kali kebaikan. Ya, wahai Ali, kau bagi satu kebaikan pada orang, Nabi bercakap pada Ali, maka Allah akan bagi 10 kali ganda pulangan. Jadi prinsip hidup, Tuan Haji dan semualah para sahabat, terima kasih Tuan Haji bertanya. Bila kita mula cuba dengar anak-anak kita, kita dengar suara anak muda ni, kita dengar rintihan mereka, kita dengar keluhan mereka, mereka akan dengar kita. Rupanya itu hukum alam. Bila kita mula mendengari mereka dengan hati yang terbuka, bukan dengar dengan telinga, dengar dengan iman, dengan intelek, dengan emosi, dengan perasaan, dengan kasih sayang, maka mereka akan dengari kita. Itu prinsip hidup. Kita dengari mereka, mereka dengari kita. Kita hormati mereka, mereka hormati kita. Itu prinsip hidup. Yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Memang betul. Kita didik anak-anak kita, kamu kena hormati orang tua. Betul. Ya, itu sebabnya Nabi berpesan, mafhumnya, kalau kita nampak orang tua depan kita, muliakan orang tua. Sebab mereka lebih lama hidup, lebih banyak pengalaman, lebih banyak ibadah, dan lebih banyak zikir dan sebagainya. Dan Nabi pernah bersabda, bukan umatku orang muda yang tak hormat orang tuanya. Untuk yang bertanya dia pun senyum. Tapi Nabi juga bersabda, bukan umatku, tak apa cakap pelan-pelan sebab ni orang tua kan yang tanya, bukan umatku orang tua yang tak mengasihi orang mudanya. Nabi cakap ya, cantik tu. Bukan umatku orang muda. Orang muda kena dengar cakap orang tua. Orang muda yang dalam dewan tu ramai juga orang muda pun. Kanak-kanak remaja ramai. Ya, 2,000 orang peserta ya. Bukan peserta, yang datang audiens ni. Alright. Okey, sebab dia penceramannya mengancam. Jadi ramailah dewan penuh, ya. Okey. So orang muda kena wajib hormat orang tua. Kalau tidak, Nabi tak nak mengaku umat. Dan orang tua, termasuk Tok Abah yang dah tua bangka ni, kita wajib juga menghormati, menyayangi orang muda kita dengan mendengari mereka, dengan merespon, dengan menasihat. Jadi itu yang pertama, Ji. Yang pertama untuk soalan Tuan Haji tadi sangat cantik ya. So kita kena dengari mereka. Bukan Tok Abah yang cakap, Nabi yang suruh. Nabi yang suruh. Kalau tak nak dengar, cakap Tok Abah fine. Tapi jangan tak dengar cakap Nabi. Bukan umatku orang muda yang tak hormat orang tuanya. Dan bukan umatku orang tua yang tidak menyayangi orang mudanya. Jadi kita pun kena sayang mereka, kena nasihat dengan kasih sayang. Maka mereka akan menghormati kita insyaAllah. Satu. Yang keduanya, doa. Doa. Ada tak kita doakan? Kita sebagai atuk doakan cucu-cucu supaya hormat, dengar cakap orang tua, dengar cakap cikgunya, dengar cakap nasihat orang lain. Doa. 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 Nombor 2. Nombor 3. Anak-anak tak dengar cakap kita, Ji, dan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi anak-anak akan ikut tindak tanduk kita. Ikut tindak tanduk kita. Ya, ini kata pakar-pakar psikologi dan para ulama. Ya, anak-anak tak berapa dengar cakap ibu bapanya, tapi mereka akan ikut tindak tanduk ibu bapanya. Malahan
anak-anak lebih dengar cakap guru-gurunya berbanding cakap ibu bapanya. Ini pun satu hakikat dan satu dan situasi bukan di Malaysia sahaja tapi seluruh dunia. Gitu. Sebabnya kita perlukan orang-orang luar, ya, cikgu, kaunselor, ya, inspirator ataupun orang macam Tok Abah ni kena beritahu pada anak-anak sebagai orang luar, mudah-mudahan ada kesan dan menyentuh hati anak-anak ni. Berbanding kalau mak bapak sendiri yang cakap, ya, mungkin kesannya berbeza dengan orang luar, ya. So tu dua tiga. So Tok Abah bagilah, ya, beberapa tip lagi untuk memastikan anak muda respect orang tua, dengan syarat orang tua kena berubah dulu, menghormati, menyayangi dan mendekati anak-anak ini. Gitu. So prinsip tip nombor 15 yang Tok Abah nak sentuh ialah hormati anak-anak. Hormati anak-anak, mereka akan belajar menghormati kita dan mereka tidak akan degil. Ya, bila mak bapak, bila anak minta kita, tak boleh. Kau tak ingat apa? Bapak kau cap duit ke? Tak dengar cakap. Kenapa tak boleh ni? Abah kata tak boleh, tak boleh. Kenapa bah? Orang kata tak boleh, tak boleh lah. Ya, tak ada bagi penjelasan, tak ada rasional, tak ada apa nama kata orang tu diskusi, tak ada negosiasi. Tak apa pernah sebut dulu, ya. Kita negosiasi dengan anak-anak, mereka akan lebih sayang, hormat dan dapat menerima teguran, arahan ataupun nasihat kita in the future sebab ada negosiasi. We listen to them, they listen to us. Itu hukum alam, ya. So nombor 15, hormati anak-anak, pandangannya, cadangannya. Ya, kadang-kadang mereka tak dapat bantu pada masa itu sebenarnya ada sebab. Hormati. Kenapa mereka tak nak bertindak segera? Sebab ada sebab. Mereka tengah buat assignment ke tengah apa. Tapi kalau mereka tengah dengar lagu kegemaran ke dengar lepak-lepak, kejaplah tengah lepak-lepak tengah band dengan lagu ni, suruh masak pula apa ni, boring lah. Itu kurang asam punya anak dia. So dia boleh masih dengar lagi dia lagu kat headphone dia sambil masak, sambil apa ni menjerang air, sambil cuci pinggan. They can still do it, you know. So berikan mereka boleh. Kamu boleh dengar lagu tu sambil cuci pinggan. Ini namanya multitasking, kan bagus. Ya, sambil dengar kamu tak rugi kamu punya program kegemaran, ya, kamu masih dapat tolong mak ayah, ya. So bagikan alternatif, hormati mereka, ya. Apa nama kata tu, apa nama, appreciate akan cadangan situasi dan keadaan mereka. Maka mereka akan kurang degil dan dengar cakap ibu bapa. Ramai mak bapa terlupa nak menghormati pandangan anak-anak, maka anak-anak pun akhirnya tak menghormati, ya, nasihat ataupun larangan ataupun kata-kata ibu bapanya, lalu dicap mereka anak-anak yang degil. Padahal yang degil ialah, maaf ya, ibu bapa. Sebabnya kalau anda masih ingat, langkah pertama untuk menangani anak degil lah, mak bapa wajib berubah sebelum anak-anak berubah. Remember? Always, ya. Tok Abah kalau dapat apa pun situasi yang kita hadapi, kita kena ubah. Suami isteri bergaduh, ya, yang datang jumpa Tok Abah, isteri. Tok Abah kata, ubah diri kamu 360 dulu. Mudah-mudahan Allah akan ubah pasangan kamu. Yang ada masalah suami saya, bukan saya. Dia yang gini. Betul. Tapi yang di depan saya ialah isteri suami awak. Di depan saya ni ialah isteri suami awak. Jadi awak kena berubah dulu sebab hukum alam, bila kita berubah, Allah punya hukum, ya. Bila kita ubah diri kita 360, Allah akan ubah semua makhluk, semua orang di sekitar kita. Bila isteri berubah bertambah baik, Allah ubah suami bertambah baik. And vice versa. Ya? Okey. Tip nombor 15. Jangan lupa program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada hari Sabtu ni, 10/9, tip dan petua untuk belajar yang berkesan. Nampak simple sebab ni untuk anak-anak, especially anak-anak yang sedang cuti sekolah ini. Habis cuti sekolah macam mana buat? Jangan takut, kat rumah boleh ajak geng, ajak anak saudara, sepupu, sepapat duduk di satu rumah, buatkan mi goreng ataupun grabkan apa ni makanan kegemaran mereka, pizza ke, ayam goreng ke, apa nama, burger ke. Contohlah, bukan sebagai rasuah, ya, atau sebagai ganjaran. Mereka dapat ikut webinar Tok Abah di satu lokasi, ya, satu pack cuma RM30 saja. Walaupun yang mendengar tu 5, 6, 10 orang, anak-anak saudara, cucu-cucu, ya. Mahal. Kalau kata mahal, Tok Abah tak boleh nak kata apa-apalah, ya. Memanglah kalau tak nak memang mahal lah. Tapi kalau nak sangat murah. Ya, sekali makan pizza pun RM30, yang large pizza, ya.
puaslah makan untuk 1-2 jam. Tapi santapan rohani yang Tok Abah akan kongsi ni ada kesan mudah-mudahan untuk 1, 2, 3, 10, 20 generasi yang akan datang. Akan beri kesan pada semua hidup anak ini. Mahal. So, renung-renungkanlah. Fahamlah Tok Abah gurau sikit. Okey. Baik, so datang pada program Tok Abah pada webinar pada 10 September ramai yang dah buat tu mak bapak batu register untuk anak-anak minta untuk mak bapak registerkan sebab mak bapak kadang terlupa ni ada anak-anak yang menonton ni, anak di sekolah ni ada juga yang menonton ni, so minta mak bapak hantar kepada webinar, ajak kawan-kawan, ajak anak-anak jiran, ajak sepupu sepapan anda untuk dapat attend okey insyaallah lepas tu ada orang yang sponsor untuk rumah anak yatim, tahniah, syukur, alhamdulillah. So ada sponsor untuk rumah anak yatim di sebelah rumah anda atau tempat anda atau taman perumahan atau di mana pun mereka berada. Untuk bos-bos buat untuk anak-anak staf. Boleh buat kat pejabat. Adalah rate yang kita bagi yang sangat murah lah yang mampu milik, mampu hadir, mampu bayar. Sesuai. Untuk sekolah-sekolah boleh buat satu dewan ajak alau buat aja melalui PIBG. WhatsApp kepada ibu bapa, WhatsApp je sekarang maka mudah-mudahan ramai yang akan datang ke dewan ada rate yang special kita buat untuk para sekolah satu dewan 500 orang 1000 orang still satu bayaran yang sangat kecil untuk manfaat yang sangat besar insyaallah. Koperasi hantar anak-anak ahli koperasi anda. Mereka akan amat bersyukur, berterima kasih dan mendoakan koperasi lebih maju, lebih berkat. So Persatuan Puspanita untuk berbagai-bagai agensi kerajaan dan swasta, Puspanita ni persatuan orang perempuan ni mereka lebih cakna. So sponsorlah, buatlah program ni di dewan, di mana-mana, di pejabat dan sebagainya. Okey alright. Dan of course lah untuk para pemimpin sponsorlah untuk anak buah ataupun your constituent punya penama rakyat insyaallah. Okey dan program Tok Abah ni pun Tok Abah lupa nak cakap dibawakan oleh Kodi Siplah ni. Ni pun Tok Abah makannya dah 4 bulan kot so memang sangat berkesan untuk Tok Abah dan ribuan orang sekarang dah ratus ribu orang di Malaysia ni tengah viral ni yang telah mencuba dan beramai sangat mengatakan banyak kesan positif pada mereka. Kawan-kawan Tok Abah anak-anak saudara, jiran-jiran, budak umur 30 tahun berkata, ada kesan, bangun pagi dah ringan, tak sakit tulang, semalam saya jogging, selalunya sakit 2-3 hari, tapi ni cepat nampak okey. Kata alhamdulillah. Cordyceps ni daripada Cordyceps militaris, banyak antioksidan dan vitamin C+. Vitamin C ni memang bagus untuk immunity, bagus untuk kesihatan, bagus untuk kulit, bagus untuk ketenangan. Wow. Dan bagus untuk immunity system. Ni semua simple, sangat simple formulanya tapi sangat berkesan alhamdulillah. Dia punya research dah all over the world. Jadi no issue. Memang telah dibuat kajian. So alhamdulillah. So dan ramai yang telah mendapat manfaat Ini pun adalah link tu kat komen pin kat atas tu. Tip nombor 16. Seperti sambungan apa yang Tok Abah cakap tadi. Kan Tok Abah cakap tadi So Tok Abah buat kajian. Kajian yang Tok Abah buat ni kadang-kadang out of the box sikit lah. Tok Abah buat tracer study. Bila mak bapaknya disiplin, mak bapaknya hebat, jadi pekerja contoh di pejabat, yang memang rajin, walaupun dia seorang kerani biasa, walaupun seorang tea lady, walaupun seorang pencuci, walaupun seorang tukang kebun, tapi disiplin. Berdisiplin, rajin. Tok Abah akan cek, nak tanya daripada kawan sekeliling, daripada Tok Abah buat survey, tanya, apa kesan pada anak-anak mereka? On the other hand, ni orang ekonomi. On the one hand, on the other hand. So, on the other hand, Tok Abah perhatikan, apa jadi pada anak-anak orang yang ponteng-ponteng kerja, yang tidak berdisiplin, yang memang tidak mempamerkan prestasi yang tinggi, apa akan jadi pada anak-anak mereka? Ni apa kajian macam ni? Anak-anak tak nampak pun mak bapak punya prestasi ke tempat kerja. Anak-anak tak nampak apa yang mak bapak lakukan di tempat kerja. Correct. That is the beauty. Tok Abah pun sangat kagum dengan perancangan Allah. Dan rumusan temuan dapatan daripada apa yang Tok Abah kaji ni, mak bapak yang berdisiplin, yang rajin kat tempat kerja, yang memang jadi pekerja contoh, walaupun anak-anak tak tahu pun, tak nampak pun, tapi somehow rather Allah punya hebat, anak-anak mereka di sekolah rendah, di tadika terkedepan.
Di sekolah rendah, disiplin, hebat, prestasi hebat. Ya, di universiti memanglah. Dan apa jadi sebaliknya? Anak-anak orang yang banyak ponteng, banyak karena tak buat tadi ada masalah disiplin. Anak-anak tak nampak. Tapi sama orang ada. Anak-anak mereka pun ada masalah kat tadika sampailah kat universiti. Ada masalah. Ponteng kelas ditahan daripada ambil exam sebab tak datang lebih daripada kurang daripada 80% attendance. Most universities less than 80% attendance tidak dibenarkan ambil exam. Hanya untuk menggalakkan orang datang kelas. Ya, itu masa datang kelas lah. Masa online tu cerita lain. Ya, program online masa PKP, masa sekarang pun masih ada juga program yang online. Itu cerita isu. Tapi itulah, ya, tanggungjawab disiplin pada diri masing-masing. Jadi poin nombor 16 tip yang Tok Abang nak katakan ni ialah ibu bapa kena jadi teladan. Bila ibu bapa melakukan pertugasan dengan terbaik, baik di rumah, baik dalam masyarakat, baik di tempat kerja, membuat kerja dengan baik, ya, seperti yang Nabi pesan, Allah amat sayang, suka akan hamba-Nya yang buat satu kerja dengan tekun, dengan itqan. Ya, sabda Nabi SAW mafhumnya. Jadi bila mak bapa disiplin di tempat kerja pun impaknya di rumah pun anak disiplin. Kalau mak bapa bengkeng, degil, melawan arahan bos, dia tak ikut arahan supervisor, tak ikut, ya, nasihat kawan dia tak dengar, contoh, maka anak-anak mereka pun begitu. Isu kita ni apa? Tips dan petua menangani anak yang degil. Rupanya mak bapaknya degil kat tempat kerja. Si mak tak dengar cakap bapak. Si bapak apatah lagi tak dengar cakap mak. Anak-anak mak bapak tak dengar cakap mak bapaknya. Mak bapak bekerja tak dengar nasihat bosnya. Apa impaknya? Jadi kalau anak-anak awak degil, rupanya mereka ikut teladan, ya, daripada ibu bapa. Walaupun ini the beauty, walaupun anak-anak tak nampak prestasi anda di luar rumah, tetapi mereka akan ikut tindak tanduk anda. Ini hukum alam yang Tok Abah dapati daripada hasil kajian Tok Abah. Berpuluh-puluh tahun lah observation, bertanya, berbincang dengan para cendekiawan dalam bidang yang sama. Ya, jadi mak ayah, ya, jangan alah anak aku tak nampak. Itu sebabnya bila Tok Abah memberi motivasi pada ibu bapa, Tok Abah akan tanya, adakah tindak tanduk anda di tempat kerja? Kalau anak anda tahu, anda bangga. Kalau mak bapak awak tahu, awak bangga. Mereka akan bangga dengan prestasi awak. Sama jugalah. Agak-agak komen awak ni, komen awak mengentam orang ni, komen ni, kalau mak bapak awak baca lah, mak bapak awak bangga tak dengan ada anak macam awak yang suka mengentam orang? Tok Abah sebenarnya menyindir tu. Agak-agak anak-anak you kalau baca komen you ni, mereka berbangga tak ada mak ayah macam you, yang komen benda-benda yang sangat kasar, sangat kotor, sangat tak elok, sangat tidak kata tu berhikmah. Mereka terdiamlah. So ingat, this is the simple test untuk kita mewajarkan kita untuk forward ke message atau hantar message atau komen. Ya, bila you komen, ingat, ya, komen awak dibaca oleh orang satu dunia dan akan kekal di maya, kalau tidak di-delete. Kalau dah terforward, ya, you delete hub awak, bahagian awak, orang lain masih dapat message. Itu sebabnya Tok Abah kadang tengok balik, ya, terjumpa balik message yang telah di-forward 15 tahun yang lepas. Adalah yang orang, ya, memburuk-burukkan Tok Abah, keluarga Tok Abah, ya, Tok Abah baca 15 tahun yang lepas, terbaca, tengok, alah kesian, ya. Tok Abah pun, ya Allah, bagi keinsafan pada orang yang menghantar ni, supaya mereka bertaubat, ya. Tok Abah ampunkan mereka. Tapi, ya, Tok Abah berdoa agar orang pun tidak memandang serong kepada keluarga Tok Abah, sebab berita ataupun kisah yang telah berlaku 20 tahun yang lalu, yang masih, ya, berjalan dalam maya, masih boleh disebarkan. Kalau kita tengok kat internet, akan jumpa lagi maklumat ni, walaupun sudah 20 tahun dah, memang dah tak relevan langsung. Dan in the first place, maklumat yang asal itu pun tidak tepat, tak betul, ya. Dia hantar gambar, padahal gambar suami isteri. Dia kata ni, tengok anak-anak Faizalah Kamsah, padahal mereka sudah suami isteri. Dia kata, padahal gambar suami isteri, dia fitnah, di fitnah Tok Abah lah tu. Atau tu kisah lama lah. Kisah lama. Tapi Tok Abah nak bagi tahulah, ya, bahawa jangan terlibat dengan benda-benda ni. Kita mak bapak jadi teladan, ya. Jadi kalau nak tahu sama ada kita jadi teladan, adakah anak-anak anda berbangga dengan tindak tanduk anda ini? Kalau mak bapak awak masih hidup, adakah mak bapak awak redha dengan tindak tanduk awak ni?
Oh, bagusnya anak aku ni menghentam pemimpin, menghentam apa ni politik, menghentam jirannya, menghentam, bawa jirannya ke mahkamah sebab contoh. Contoh ya. Ha, jadi teladan yang baik. Bila kita tak jadi teladan yang baik, janganlah awak bertanya, "Kenapa anak aku degil sangat? Kenapa degil sangat?" Padahal mak bapaknya yang memberikan teladan yang tidak positif. Tip nombor 16. Ya. Okey. So, wow. Tu abang kena berhenti sekarang. Tip nombor... Oh, tadi 18. Sorry, 18. Tip nombor apa ni 19. Last ya. Betul lah tu. Salah numbering lah. Nombor 15, 16, 17. Tu abang salah numbering. Ya. So, 16, 17. So, tip yang 17. 17 ya. So, ini 18, 19, 20. Okey. So, tip yang terakhir untuk hari ni, tingkatkan kesabaran. Kita kena witirkan tindak tanduk kita. So, witir mean ganjil. So, tak apa berhenti kat tip nombor 17. Ada 17 rakaat kita solat sembahyang hari. Ya, okey. So, 2, 4, 4, 3, 4. 17. Ya, so tingkatkan kesabaran. Dalam mendidik anak-anak supaya tidak degil, mak bapak kena lebih sabar, kena lebih hikmah, kena sentiasa istiqamah, sabar dan sabar dan sabar, doa dan pesan. Tahu apa dah sebut tu kan? Anak-anak kena dipesan 200 kali atau lebih untuk ada penghayatan dan dapat memahami. Dia faham kali pertama pun, tapi tidak ada penghayatan menyebabkan mereka bertindak ke arah yang seperti yang kita nasihatkan. Tingkatkan kesabaran, kegigiran. Jangan tak sabar, jangan sentap. Walaupun anak dah dinasihatkan 50, 100 kali, masih kena terus nasihat. Ya, berulang-ulang. Ya, contoh yang Tok Awal selalu bagi ialah umur 70 suruh anak sembahyang. 70 ya. Umur 7 umur 7 70. Umur 7 tahun suruh anak sembahyang. Umur 10 tahun baru boleh dirotan kalau dia ingkar solat dengan sengaja selepas diberikan nasihat dan nasihat. Ya, 3 tahun kena tunggu untuk mereka dihukum kalau tak ikut arahan. Tapi insya-Allah kalau kita doakan cara betul ya, kita bimbing, tunjukkan contoh teladan. Bila mak bapak jaga solat dan didik mereka sejak umur 7 tahun, anak-anak akan jaga solat sepanjang hayat insya-Allah. Okey? So itu dia ya, happy birthday, happy anniversary, happy working day. Dan untuk anak-anak selamat bercuti. Mak bapak yang bercuti untuk meraihkan anak, tahniah. Ada yang nak buat berjalan, nak buat travelling, nak buat ke Vista Flora. Pesta Flora di Putrajaya. Cantik, bagus ya untuk pengisian anak-anak ya, untuk menghayati kecantikan alam ya, dan bunga-bunga dan sebagainya ya. So sangat bagus pengalaman. Ya, Tok Abang nampak ramai ya yang datang ke Pesta Flora. Tok Abang lalu je kat tempat tu ya, tak singgah. Ya, okey. So mudah-mudahan ya, happy birthday, happy anniversary dan selamat pengantin baru yang menikah hari Jumaat, Sabtu atau semalam Ahad ya, ataupun walimah. Selamat pengantin baru bahagia tiada. Selamat dalam bekerja, selamat menjalankan kegiatan kemasyarakatan. Untuk mereka yang sakit, kita doakan supaya anda sabar, lepas tu makan ubat, banyak beristighfar, berzikir, bertaubat. Mudah-mudahan itu pun sebagai terapi juga. Illal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.